Masih bersama saya lagi di channel Encik Akil. Hari ini, mari kita kembali sedikit ke zaman dahulu kala. Cikgu akan ajar apa? Jom, teruskan bersama saya. Dengarkan Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu, karya Zabbar. Cikgu cuba ya. Baginda menitahkan orang besar 4 membuat istana puri berkota, lalu dipanggil pawang raja. Pawang mengerah orang bekerja, 44 tukang dan utas, siang malam tidak berhenti. 7 bulan, 7 purnama, istana siap dengan alatnya. Besar tersergam 9 ruang, 10 dengan rembat guntung, 11 dengan pancung serong, 12 dengan anjung tinggi, 3 sudut menteri, 8 tiang panjang Maharaja Lela, tiang tengah syukur menanti, galang-galangnya ular berang. Kasau kecil putri menyembah, kasau letih helang berbega, berbunga sawa menggelempai, bertakuk bersederinggam, berjenang berbatu kawi, berselimpat ukir Jawa, lilit melilit akar Cina, garam sebuku si sejeragan, bunga kenanga dimakan ular, layang-layang di pintu raja, istana siap tukang pun mati, tiada orang dapat meniru, dipersembahkan kepada baginda suami isteri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera ya murid-murid. Bertemu kita lagi dalam channel Encik Akil. Baiklah, sebentar tadi anda telah mendengar dendangan seloka puisi tradisional yang bertajuk Berbuat Istana Zaman Dahulu Nukilan Zabbar. Baiklah, puisi ini ada di dalam antologi Komsas tingkatan 5, iaitu Antologi Sejadah Rindu. Mari kita lihat maksud rangkap demi rangkap bagi seloka yang telah cikgu kongsikan sebentar tadi. Murid-murid, dalam rangkap yang pertama, sebenarnya penulis ingin menyatakan bahawa raja menitahkan orang besar 4 supaya membina sebuah istana yang dikelilingi parit dan tembok pada suatu zaman dahulu. Keempat-empat orang besar yang setia dan taat terhadap perintah raja ini pun memanggil pawang raja. Kemudian pawang raja telah mengerahkan 44 orang tukang yang mahir bekerja siang dan malam untuk menyiapkan sebuah istana tersebut. Itulah maksud rangkap pertama yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita lihat pula dalam rangkap yang kedua. Setelah mengambil masa selama 7 bulan dan 7 purnama, ya murid-murid, bulan purnama akan muncul atau terbit sebulan sekali ya. Dalam kiraan bulan Islam pun kita akan ada turutan bulan, bagaimana bulan purnama, kita ada bulan sabit, kita ada bulan separa bulan. Jadi di situlah kita akan lihat bagaimana
Proses menyiapkan istana tersebut mengambil masa selama 7 bulan murid-murid. Akhirnya istana yang dilengkapi dengan segala kemudahan itu siap dibina. Istananya sangat besar, tersergam indah, mempunyai 9 ruang utama, 10 rembat guntung, 11 pancung serong dan 12 anjung tinggi. Bagaimana pula dengan maksud dalam rangkap yang ketiga murid-murid? Maksud rangkap yang ketiga, istana ini cuba dibina mempunyai 3 sudut yang menempatkan 8 orang menteri. Sudut itu mempunyai reka bentuk dan seni ukiran yang amat unik buatannya, iaitu bertiang panjang Maharaja Lela dan bertiang tengah syukur menanti. Selain itu, galang-galang istana bermotifkan ular berang, kasau kecil bermotifkan puteri menyembah dan kasau lentik bermotifkan helang terbang. Itu maksud rangkap yang ketiga. Seterusnya dalam rangkap yang keempat seloka, di mana bait-bait seloka yang ditulis adalah seperti berbunga sawa menggelempai, bertakuk bersedelinggam, berjenang berbatu kawi, berselimpat ukir Jawa, lilit melilit akar Cina, garam sebuku sisa je ragan, bunga kenanga dimakan ular, layang-layang di pintu raja. Dalam rangkap keempat ini, penulis nak sampaikan tentang keunikan istana. Seni ukiran dinding istana itu terletak pada corak hiasan dindingnya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan berbunga dan unsur semula jadi. Ya, betul murid-murid. Jika kita lihat ya, rumah-rumah pada zaman dahulu penuh dengan ukiran-ukiran bercorak-corak kerawang bermotifkan unsur alam. Itulah uniknya seni ukiran pada suatu zaman dahulu. Okey, jadi ukiran seni bena ini adalah ukiran seni bena Jawa dan Cina yang turut digunakan di samping motif haiwan dan tumbuh-tumbuhan seperti kita nampak kat situ dia ada sebut ular, layang-layang dan sebuku garam. Dan dalam rangkap yang terakhir, penulis memberitahu setelah istana itu siap dibina, semua tukang yang ditugaskan membina istana itu telah dibunuh agar tiada seorang pun tukang yang lain dapat meniru kehalusan corak dan keunikan seni bina istana tersebut. Macam inilah ya cerita pada zaman dahulu. Bila ada satu ukiran yang terlalu istimewa, maka pengukir itu pastinya akan dibunuh. Kerana apa? Mereka tak nak ada ciplak, kita panggil plagiat. Tak nak ada peniruan. Mana-mana orang yang nak bayar berjuta ke, tak akan jumpa lagi. Tapi kasihanlah kepada nasib pengukir tersebut. Jadi istana baharu yang tersegam indah itu pun dipersembahkan kepada raja dan permaisuri. Tujuannya tadi pengukir dibunuh kerana ini adalah istana diraja. Jadi dia nak mengekalkan satu keunikan supaya tiada orang yang dapat meniru. Mari kita lihat sebenarnya apakah tema yang ingin disampaikan oleh penulis dalam seloka berbuat istana zaman dahulu ini murid-murid. Seloka ini sebenarnya bertemakan sindiran terhadap pemerintah yang mengutamakan kepentingan diri untuk kegemilangan peribadinya, sehinggakan sanggup mengorbankan nyawa rakyat bagi memenuhi kehendak dan cita-cita. Maksudnya di sini murid-murid, betul. Tadi pada zaman dahulu tersebut dalam syair ini ada menyatakan, dalam seloka ini ada menyatakan bahawa pengukir yang telah membuat ukiran terhadap istana tersebut dibunuh. Nampak tak di sini? Kepentingan pemerintah tersebut kerana nak mempunyai keistimewaan terhadap binaannya sanggup membunuh orang yang telah membuat ukiran istana tersebut, membuat hasil binaan istana tersebut. Jadi inilah sindiran yang ingin disampaikan di dalam seloka ini. Seterusnya, kita lihat persoalan. Persoalan yang diketengahkan dalam seloka ini
ada lebih daripada satu. Ya, setiap persoalan dalam puisi tradisional ataupun puisi moden atau cerpen dan drama mesti lebih daripada satu. Apakah antara persoalannya? Antaranya ialah kegigihan dalam melakukan tugas. Yang kedua, kesetiaan rakyat tanpa berbelah bahagi kepada pemerintah. Penulis juga menyampaikan persoalan kehalusan seni ukiran dan keunikan seni bina pada suatu zaman dahulu. Seterusnya, kita ada persoalan tanggungjawab rakyat terhadap pemerintah, di mana di dalam seloka ini ditekankan bahawa rakyat sanggup berkorban apa sahaja untuk merealisasikan keinginan pemerintahnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah persoalan ketelitian dalam reka bentuk istana. Ya, jika kita buat satu ukiran, kita perlu teliti dengan hasilnya. Jadi, murid-murid dah dengarkan dendangan seloka tadi. Murid-murid boleh belajar, boleh tiru cara cikgu, ya. Cikgu hanya biasa-biasa, suara pun entah ke mana agaknya. Dan untuk video ini, cikgu hanya kongsikan maksud rangkap, tema dan persoalan. Kita akan bertemu lagi dalam sambungan video yang seterusnya bagi merungkai aspek-aspek lain dalam seloka ini. Bye murid-murid. Assalamualaikum.